Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Medin. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Etika berasal umum dari perkataan Yunani yang bermaksud ethos, yang merujuk kepada semangat, ciri, adat resam atau nilai sesuatu kumpulan dalam masyarakat. Etika dalam menggunakan media sosial merujuk kepada set norma dan nilai yang mengawal tingkah laku dan interaksi kita di platform media sosial. Dalam era digital yang saling berkaitan hari ini, adalah penting untuk kita memahami dan mematuhi etika dan adab media sosial ini untuk berkomunikasi secara baik dan mengelakkan akibat yang negatif. Platform media sosial telah menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan kita, menawarkan peluang untuk berhubung dengan orang lain, menyatakan pendapat dan berkomunikasi maklumat. Walau bagaimanapun, kuasa dan jangkauan media sosial juga datang dengan tanggungjawabnya yang tersendiri. Adalah penting untuk mengemudi landscape digital ini dengan rasa etika dan adat untuk memupuk persekitaran dalam talian yang sehat dan harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazran Aziz dan saya akan teruskan dengan permasalahan kajian isu. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan media sosial tanpa adab dan etika yang telah menyebabkan masyarakat hari ini terperangkap dalam budaya menghasut, memfitnah dan menyebarkan kebencian dalam penggunaan media sosial. Dipetik dari berita harian 13 Mac 2022 dan akhbar ini menggambarkan masyarakat hari ini lebih gemar berkongsi tanpa mengetahui kesahihan informasi tersebut yang justru menjurus kepada situasi di mana fitnah dan kebencian berlaku dalam kalangan pengguna. Akibat dari budaya buruk ini ianya mampu memecah belahkan hubungan sesama manusia di mana jika tidak dibendung ianya akan mendatangkan kemudaratan di kemudian hari. Seterusnya, permasalahan kajian berkaitan masyarakat dalam penggunaan media sosial telah menyebabkan kekacauan jiwa. Berita harian 16 Mac 2021 mengulas penyakit jiwa kacau di media sosial ini. Pencerahkanan bimbingan dan kaunseling Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Islam Malaysia USM, Dr. Syed Muhammad Syed Abdul Muhammad berkata, sememangnya penyakit terbabit semakin menular dalam masyarakat kini. Ianya berlaku disebabkan kepelbagaian persepsi dan juga perbezaan pendapat dalam komuniti dan masyarakat. Seperti mana yang kita ketahui, individu memiliki personaliti yang berbeza dan ia merangkumi sikap, nilai, persepsi dan motivasi yang berbeza antara satu sama lain. Permasalahan kajian seterusnya, di Malaysia, rata-rata pengguna media sosial menghabiskan masa sekurang-kurangnya 3 jam sehari. Justru mengekalkan Malaysia menduduki kedudukan keempat di Asia Tenggara dalam penggunaan media sosial. Berita harian 11 Februari 2023. Barangkali, suka untuk menafikan bahawa gadget dan media sosial merupakan fokus utama dalam kalangan hampir semua generasi, baik muda, baik tua. Instagram, TikTok, Twitter maupun Facebook sememangnya bikin ketagihan ramai orang lantaran platform komunikasinya yang interaktif, bebas dan rangkaiannya melangkaui segenap benua. Namun, berdasarkan pemerhatian penggunaan media sosial dalam kalangan pengguna yang mengalami kemurungan sangat berbahaya. Begitu juga dengan meletusnya banyak kes pembulian secara cyber yang semakin dibimbangi di negara ini sejak kebelakangan ini, dan jelas terbukti dengan adanya kajian bukti media sosial yang menjadi salah satu punca menjurus kepada isu kesihatan dipetik dari Sinar Harian 12 Jun 2022. Permasalahan kajian yang terakhir merujuk kepada sebanyak 71% aduan salah guna media sosial telah diterima dipetik dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 31 Januari 2023, yang mana menurut data yang dikongsi oleh Forum Kandungan, di mana WhatsApp mempunyai jumlah tertinggi iaitu 204 kes, diikuti Facebook 130, Instagram 68 kes, TikTok 13 kes dan Twitter 6 kes, yang mana aduan tersebut terdiri daripada buli cyber, penyalahgunaan maklumat peribadi, love scam dan lain-lain. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Fadlan. Jadi objektif kajian adalah paduan dan arah bagi penyelidikan untuk menangani isu yang hendak dikaji. Jadi berdasarkan isu yang diberikan, terdapat 3 objektif yang dapat kami perolehi. Objektif pertama adalah untuk mengkaji kepentingan adat dan etika yang perlu dilakukan semasa menggunakan media sosial. Maksudnya perkara yang boleh dipraktikkan semasa menggunakan media sosial sebagai langkah responsif terhadap isu mengenai adat dan etika. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti pandangan pelajar terhadap kebaikan dan keburukan media sosial. Dia sebagai usaha memahami kesan penggunaan media sosial yang berlebihan dan mengkaji kesan kekecauan jiwa yang dilaporkan dalam masyarakat. Objektif ketiga adalah untuk menganalisis platform media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna. Ini bagi memahami kecenderungan penggunaan platform-platform tersebut yang berhubungan dengan penggunaan media sosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Roshni Turiodan akan membentangkan tentang kajian lepas merujuk kepada bagaimana adab dan etika mempengaruhi penggunaan sosial media dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa kajian lepas merujuk kepada topik kita hari ini. Kami telah menemui kedua kenyataan kukuh yang memberikan justifikasi kepada penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar.
Kenyataan nombor 1 ialah, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rahman, kemajuan teknologi masa kini yang menjadi pencetus kepada perkembangan media sosial baharu sekaligus telah mempengaruhi adab dan etika dalam kehidupan manusia seharian. Kenyataan kedua telah dinyatakan oleh Yusof, iaitu prinsip etika dan adab secara amnya dapat memandu penciptaan dan penggunaan teknologi yang wajar bagi meningkatkan kesejahteraan manusia. Kedua-dua kenyataan menyatakan bahawa prinsip dan adab dan etika boleh menjadi pembimbing kepada pembentukan dan penggunaan teknologi yang meningkatkan kemakmuran hidup manusia dan menekankan bahawa adab dan etika sangat mempengaruhi penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar hari ini. Kaedah pelaksanaan kajian dilakukan menggunakan kaedah kuantitatif di mana kutipan yang diperoleh melalui platform Google Form yang hanya berfokuskan kepada pelajar tahun 3 perniagaan antarabangsa UNIMAP dan tempoh kajian dijalankan adalah selama seminggu. Nama saya Nur Afia, saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian. Pertamanya, jantina. Seramai 120 orang pelajar perniagaan antarabangsa telah diambil sebagai responden. 67 orang lelaki dan 53 orang perempuan. Kaum-kaum yang terlibat adalah kaum Melayu seramai 20 orang, Cina 33 orang, India 28 orang dan kaum lain-lain 9 orang. Berdasarkan dapatan kajian, sebanyak 92% iaitu seramai 110 orang responden telah bersetuju bahawa etika dan adab adalah penting terutamanya untuk menjaga privasi. Ini termasuklah menghormati hak atas individu, mengurangkan potensi bahaya dan menghargai kebebasan individu. Seterusnya, sebanyak 90% pelajar telah bersetuju bahawa media sosial banyak membantu memperoleh informasi dan meningkatkan hubungan sosial. Dapatan kajian juga mendapati media sosial akan mengundang kepada penurunan prestasi akademik dan juga gangguan mental. Ini dapat dibuktikan dengan peratusan dapatan kajian iaitu sebanyak 88%. Bagi aplikasi media sosial pula, kajian mendapati pelajar lebih kerap menggunakan aplikasi seperti TikTok, Twitter dan Instagram untuk mendapatkan informasi serta menjalani aktiviti santai. Berdasarkan dapatan kajian, 3 masalah utama yang dipersetujui oleh pelajar mengenai media sosial ini adalah bully cyber, hoax ataupun penyebaran berita palsu dan juga gangguan mental. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mahasiswa PhD sini akan membentangkan huraian dapatan kajian. Melalui kajian yang dijalankan, kesemua responden bersetuju dengan kenyataan etika dan adab dalam media sosial adalah penting yang memberi kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Kepentingan etika dan adab dalam media sosial ialah menjaga privasi. Menjaga privasi penting kerana ia melibatkan keselamatan seseorang. Terdapat 2 kebaikan media sosial yang disetujui oleh semua responden, iaitu membantu memperoleh informasi. Hal ini demikian kerana media sosial membantu pelajar mencari maklumat berkaitan tugasan. Terdapat kajian yang dilakukan di mana hampir 90% pelajar menggunakan media sosial. Kedua, meningkatkan hubungan sosial. Pelajar dapat merapatkan hubungan kekeluargaan dan rakan-rakan serta membantu memudahkan komunikasi dalam seharian melalui media sosial. Keburukan media sosial ialah menyebabkan penurunan dalam prestasi akademik. Ia digunakan untuk tujuan hiburan di samping membuang masa yang sepatutnya digunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Berikut merupakan 2 masalah penggunaan media sosial iaitu bully cyber dan penyebaran berita palsu. Bully cyber merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara online yang berniat merendahkan atau menyakiti orang lain. Berdasarkan laporan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2020, Malaysia merupakan kedudukan kedua di Asia bagi kes bully cyber. Kedua, penyebaran berita palsu. Berita palsu merujuk kepada tindakan menyebarkan informasi yang salah untuk mencapai agenda tertentu. Penyebaran ini memberikan kesan negatif kepada individu, masyarakat dan negara serta mendatangkan keresahan kepada info yang disampaikan. Aplikasi media sosial yang sering digunakan ialah TikTok, Instagram dan Twitter. Hal ini demikian kerana menurut Menteri Komunikasi dan Digital pada tarikh 19 Mac 2023, seramai 19 juta akaun TikTok berpusat di Malaysia yang memperlihatkan peningkatan drastik berbanding platform media sosial yang lain. Untuk bahagian kesimpulan, etika dan adab bertujuan mendidik generasi muda agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai yang baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan. Melalui kajian ini, kita dapat mengenal pasti masalah yang sering diadu berkaitan dengan penggunaan media sosial. Berdasarkan kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa adab dan etika memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat pengguna. Kajian ini juga mencerminkan bahawa terdapat kesedaran yang perlu ditingkatkan mengenali adab dan etika dalam penggunaan media sosial. Hasil kajian yang dilakukan ini dapat memberi gambaran tentang trend platform semasa, masalah yang dihadapi pengguna
dan penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.